Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel Easy Ngaji. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, jom. Dah. Selesai. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang memberi jawapan. Alhamdulillah. Tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Saja saya tanya sebab saya tahu mesti akan ada beberapa pendapat yang berbeza ataupun kefahaman yang mungkin kurang jelas ataupun dia tercampur adukkan kaedah. Sebab raw tebal nipis ni dia banyak kaedah dia. Kan? Banyak kaedah dia. Baik. So kat sini tuan-puan, clue dia senang je. Mudah dia senang je. Apa yang kita nak faham, kalau raw dalam keadaan hidup, dengar baik-baik nah sebelum saya bagi jawapan. Raw dalam keadaan hidup, maka kita tak perlu dah tengok sebelum ke selepas. Kita tengok dia hidup tu dalam keadaan bagaimana, tebal ke nipis. Macam sekarang ni saya tanya tuan-puan lah. Tak perlu jawab pun kat ruangan komen. Saya tanya, raw tu hidup ke mati tu? Raw bersabdu tu. Raw bersabdu tu hidup ke mati? Sepastinya dia hidup dan dia hidup berbaris bawah. Kalau raw baris bawah tebal ke nipis? Nipis. Dah, settle. Nipis lah jawapannya. Okey, jadi alhamdulillah, tahniah kepada yang jawab betul. Yang salah tak apa, nanti boleh cuba lagi. Sebab apa tuan-puan kata tebal? Sebab tuan-puan tengok huruf sebelum. Ingat, yang tengok huruf sebelum tu kalau raw mati, kalau raw sukun. Misal kata raw yang mati, dia kan dah mati. Jadi bila dia dah mati, kita dah tak boleh tentukan status dia tebal ke nipis. Betul tak? Kan? Cuba fikir balik. Bayangkan raw mati, dia dah mati. So kita dah tak boleh nak letakkan status tebal nipis pada dia. Jadi disebabkan tak boleh nak letak status tu, yang kita tengok huruf sebelum dia. Tapi ceritanya sekarang ni, raw ni hidup lagi tuan-puan. Jadi macam orang politik pula cakap. Jadi huruf raw ni bila dia hidup, kita kena tengok kehidupan semasa dia tu. Nampak? Kehidupan semasa tuan-puan, jangan main-main ayat ni. Tengok kehidupan dia tengah hidup tu. Kenapa kita perlu matikan dia sedangkan dia hidup tuan-puan? Okey, kalau dia mati baru tengok sebelum. Sekarang ni dia tengah hidup, biarkan dia hidup. Dia kan tengah hidup tu, raw baris bawah, elok tak bergerak apa pun. So nipis je. Samalah raw baris depan ni. Ni kan, ni raw ni hidup baris depan. So dah tentu kita boleh tentukan ru tebal. Sebab apa? Sebab dia baris depan. Ni pun sama. Tuan-puan keliru sebab ada sabdu je. Itu je kan, betul tak? Macam kalau tak ada sabdu, mesti tuan-puan dah dapat jawapan dah. Jadi sabdu ke tak sabdu, asalkan dia hidup. Asalkan dia hidup, tengoklah waktu tu dia baris apa. Macam sekarang dia baris bawah, nipis lah dia. Kalau dia baris atas, contoh, tebal lah dia. Kalau dia baris depan, tebal lah dia. Ni cerita raw tuan-puan. Faham ke tak ni? So kesimpulan dia, raw yang hidup tak perlu dah kita fikir selepas dia ke, sebelum dia ke, tak perlu dah. Sebab dia tengah hidup tu, kita manfaatkan kehidupan dia. Boy. Sampai tahap macam tu ya, nak menerang. Jangan kita bunuh dia tuan-puan. Kesian dia. Sekarang merajuk dia, aku hidup kot, dia kata. Kenapa kau nak tengok sebelum aku? Aku tengah hidup ni. Janganlah tengok sebelum. Aku kan hidup, kata dia. Kata raw kepada si fulan. Kelas ayat ustaz, kehidupan dia. Itulah. So kita biarkan kehidupan dia tu tuan-tuan. Jangan kita bunuh dia, sian dia. Dia tak bersalah. Okey? Jadi tak payah tengok sebelum. Kawan dia sebelum tu pun pening. Apa yang aku kena petik pula? Kan? Dia pun pening. Kenapa aku nak bertanggungjawab pada dia? Nampak? Itu dah bawa masuk dalam kehidupan manusia tu. Boleh faham nah? So bunyinya la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Okey? Tak ada isu juga raw mati hidup semula ustaz. Raw kan sabdu mati hidup semula. No.
Kat sini nak tentu tebal nipis pun tak ada cerita pasal itu dah. Kalau tidak jenuh tuan-puan. Raw tu nak kena bedah dulu, bagi nampak sukun dulu. Amboi. Tak. Dia tak ada pakai konsep tu. Boleh nah? Itu saja. Raw nipis sebab baris bawah. Itu je jawapan. Kalau ditanyalah dalam periksa contoh. Apakah hukum pada raw tersebut? Sama ada perlu dibaca tebal ataupun nipis. Dia pun gariskan pada raw bersabdu. Dan sila nyatakan sebabnya. Apa jawapan kita? Raw dibaca nipis kerana berbaris bawah. Dah. Itulah jawapannya. Tak ada pusing-pusing. Raw tebal. Dia naik patah balik. Pusing sebab belakang dia, sebab depan dia. Tak ada. Jawapan dia simple. Raw baris bawah. Settle. Okay? On tak on, tuan-tuan? Faham ke tak ni? Itulah Al-Kisah huruf Ra. Nak tahu lebih lanjut? Kita. InsyaAllah. Wa rusuli. La nufarri. Baik. Poin sekarang. Dah tahu dah nipis. Bunyinya pula macam mana? Ada orang dia faham tu nipis. Tapi bacanya tebal. La nufarriqu baina. La nufarri. Ingat tuan-puan. Nak nipiskan ra. Jangan angkat pangkal lidah. Itu je. Jangan angkat pangkal lidah. Okey? Jangan angkat pangkal lidah. La nufarri. 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 Ra tebal nipis ni memang kena latih selalu lah. Memang kena latih selalu. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. La nufarri. La nufarri. Farri. 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 Cuba sebut. Farri. Fa macam biasalah. Fa pada atas. Jangan fa penyek pula. Ferry. Ferry. Amboi. Itu marah tu namanya. Kan? Nak protes. Yelah nipis. Ferry. Nak ngajuk kan. Marah. Tadi jawab tebal salah pula kan. Imo. Tak adalah gurau-gurau. So ingat bunyi dia. Ra nak nipiskan ni. Nak nipiskan dia. Jangan angkat pangkal lidah. Kalau terangkat je. Farri. Mulalah dia ada unsur London Al-Chocorol. Kita tak nak unsur tu. Boleh? Farri. Far. Ni, far. Fa. Kat fa tu pun nipis layu Ustaz. Kat fa tu pun nipis. Maksudnya apa Huruf kaf. Huruf apa? Huruf fa memang nipis kan? Fa. Nak matikan ra tu. Far. La nufar. La nufarriq. La nufar. Latih macam ni. La nufar. Far. Kita tak sebut far. Nipis. Far. Sebab tu jawapan dia nipis. Sebab tu kena bunyi macam tu. Itulah maksud nipis dia. Okay. La nufarriqu baina ahadim. Boleh? Pelan-pelan insyaAllah tuan-puan